akan berada di sebelah mayat suami. Anak-anak tiri datang. Anak-anak tiri, anak bapa tadi akan datang dan melihat kepada mak-mak tiri ni. Kemudian adalah seorang syekh akan kata 1, 2, 3, gitulah kot lebih kurang. Jadi mereka 1, 2, 3 akan campak kain pada mak-mak tiri depan tu. Kain selendang dia campak. Mana hak kena tuan-tuan semua, mak tiri tadi akan jadi harta kepada anak tiri dia. Mak tiri jadi harta kepada siapa? Kepada anak tiri. Harta perempuan tu jadi harta. Tuan-tuan semua nak cerita, bukan sekadar dia tak dapat harta pusaka. Harta pusaka tak ada cerita lah, dia tak dapat. Tapi tuan-tuan semua, yang lebih parah pada tu, mereka sendiri menjadi harta pusaka. Bila Islam datang, Islam sebut, Quran sebut tuan-tuan semua, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah Ta'ala pesan kepada kamu tentang urusan anak-anak kamu. Apabila kamu mati, pusakanya anak lelaki lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki 2, perempuan 1. Dapat jugalah walaupun 1 tu dapat. Tuan-tuan semua, kena jangan orang perempuan komplain pula, alah 1 ustaz, laki 2. Saya pun sama juga, anak sama je, binti kan. Bapa saya juga yang laki pun binti bapa. Tuan-tuan semua, orang perempuan dia dapat duit, dia tak payah guna apa duit dia. Baju suami wajib beli. Rumah wajib suami sediakan. Makanan wajib suami sediakan. Minuman wajib suami sediakan. 4 perkara ini masuk dalam nafkah. Bila kita sebut nafkah yang wajib pada isteri, dia 4. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Dan tu nak guna berapa lagi duit Tu je orang perempuan tu. Tuan-tuan semua, dia tak nak beli apa benda lain dah. Makanan, suami sedia dah habis dah. Rumah, baju. Cuma kadang-kadang orang perempuan ni dia lebih sikit lah baju daripada hak wajib. Wajib tu tuan-tuan semua, baju wajib tu mungkin sebulan selai je hak wajib suami baginya. Tak adalah tiap-tiap hari baju. Kalau baju bagi tiap-tiap hari, makan apa baju. Tapi kita orang perempuan, dia tak boleh sebulan selai ni. Ya dah, dia nak dia seminggu selai. Pasal dia cepat boring dengan pattern kan. Dia bukan orang perempuan sinilah, perempuan tempat lain. Tapi kadang-kadang sini pun sama juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 4 benda ni tuan-tuan semua, dia suami yang tanggung. Jadi bila dia dapat duit dia, tuan-tuan semua, duit dia tak digunakan. Kalau dia sebelum kahwin, bapa dia tanggung. Tuan-tuan semua, maka 1 tu kira paling besar pada diri dia. Tetapi lelaki tuan-tuan semua, walaupun bunyinya 2, semua di atas kepala lelaki. Nak kahwin, keluarkan nafkah, keluarkan mas kahwin dulu. Cuma kita orang Melayu ni terbalik tuan-tuan semua. Sungguh saya kata orang Melayu ni terbalik. Terbalik macam mana tuan-tuan? Terbalik, kalau anak nak kahwin, bapak bagi duit mas kahwin biasanya lah kan. Tak apa, tak haram. Cuma biasanya gitu. Bapak tolonglah kau nak kahwin, bagi duit mas kahwin. Tapi kalau bapak nak kahwin, anak tak bagi duit. Bahkan dilarangnya, pak nak kahwin, tua-tua pun nak kahwin, kata dia. Tuan-tuan semua, sebenarnya bapak tak wajib bagi mas kahwin anak. Anak kena cari sendiri. Anak kalau pak nak kahwin, pak tak ada bini lagi lah. Kalau nak tambah 2-3 tu dah lah. Dia tak ada bini, pak kata akulah rasa nak kahwin, tak tahan lah makan nasi bungkus kat kedai. Bila anak pak kata begitu tuan-tuan semua, apa kewajipan anak? Anak wajib cari isteri ke pak. Yo kau ustaz ni, yo. Tuan-tuan buka kitab fiqh, tak percaya. Mungkin tuan-tuan kata ustaz ni kencing kuat kan. Tuan-tuan tak percaya, buka kitab fiqh kan. I'faful usul tajuk dia.
menjaga kesucian diri bapa. Maksud kesucian diri itu maksud apa tuan-tuan semua? Maksudnya pok ni kalau tak ada bini, orang lelaki ke mana kalau tak ada bini? Duduk kedai tom yam je lah. Duduk tengok pelayan. Lawa juga kan. Kawan tu nak datang ambil order, dia pegang tangan, gosok-gosok. Itu maksudnya tuan-tuan. Hak jenis tak ada agama lah kan. Jadi sebagai anak, kita kena jagalah maruah ayah kita. Dan dia tak ada bini. Kalau ada bini, takkan lagi gosok kedai, orang kat kedai tu. Gitu maksudnya. Mana wajib suami bagi, mana anak wajib bagi mas kahwin kat pok. Tapi hari ni tuan-tuan masyarakat Melayu, pok nak kahwin rasa. Pok tak payah kahwin lah pok. Nak mati dah. Lepas kubur dia panggil ni. Kahwin apa dah? Tuan-tuan semua. Alah tu. Orang mengaji hari ni dengar elok-elok. Salah lah gitu. Kalau dengar dia nak kahwin, kena carilah. Oh, ayah nak kahwin ni. Tak apa, saya carilah. Nak lagu mana? Ayah nak lagu mana? Nak lah umur 25 tahun. Oh, kan tuan. Terkejut anak dia 25 tahun noh. Tak boleh pok 25 tahun pok. Pening kepala kan. Pok umur 65 boleh lah pok kan. Betul kan. Jadi tuan-tuan kita kaedah dia. Tuan-tuan semua. Jadi balik pada pokok asal. Maknanya tuan-tuan semua, yang lelaki tuan-tuan semua, dia banyak ambil duit. Nak kahwin, lepas kahwin nak jaga bini lagi tuan-tuan semua. Akhirnya tuan-tuan semua, dua tadi tuan-tuan semua, apa yang tinggal untuk diri dia? Ada itu betul orang kata, duit orang perempuan, duit orang perempuan. Duit orang laki-laki, duit orang perempuan. Betul tu. Kan duit dia ya tuan-tuan, kita tak ada usik. Bahkan haram kita paksa ambil duit dia. Bagi kat saya duit. Bagi. Saya suami. Suami pun tak kaitan dengan duit. Suami berkaitan dengan tubuh badan dia. Dia duit dah. Kan? Tuan-tuan semua. Islam bagi satu tuan-tuan semua cukup besar. Besar sangat tuan-tuan semua. Besar kalau kita ikut hukum sebenar lah. Tapi sekarang hari ini dah lah kurang. Bila sampai bulan Ramadan pula, dia tak kena bayar zakat fitrah. Walaupun kita kata zakat fitrah RM7 pun, RM7 pun duit juga. Orang perempuan tuan-tuan semua tak bayar zakat fitrah. Yang bayarnya siapa? Suami dia. Bahkan kalau dia nak bayar pun tak sah. Kalau ada suami lagi, suami yang kena bayar. Pasal apa? Pasal dia ditanggung oleh suami. Kadang-kadang dah mati suami baru pening kepala. Ustaz nak bayar zakat fitrah lah. Berapa ratus ni? Berapa ratus dia tanya. Makcik tak sampai ratus, RM7 je. Ya kok murahnya zakat. Betul orang kata mahal zakat tu. Itu zakat harta makcik. Tak tahu, saya tak pernah bayar ustaz. Suami bayar. Dulu belum kahwin dulu, pok duk bayar. Dah kahwin, suami bayar. Apa ringgit bayar lagu mana pun dia tak tahu kan. Bila dah mati, kena bayar sendirilah suami mati. Kan, dia tak ada orang tanggung dia dah. Jadi tuan-tuan semua tak tahu berapa ringgit nak bayar. Tuan-tuan semua nak ceritanya senang. Mulianya Allah Subhanahu Wa Taala angkat perempuan tu tempat tinggi. Islam, contoh ketiga tuan-tuan. Islam datang menghapuskan tuan-tuan semua benda-benda yang tak ada tamadun. Bunuh anak, menghina orang perempuan. Dan contoh ketiga saya bawa tuan-tuan semua, antaranya ialah tuan-tuan semua suka bertelanjang. Suka telanjang, bogel. Antaranya tuan-tuan semua orang Arab jahiliah ni, bila dia tawaf di Kaabah, dia tawaf dalam keadaan bogel, telanjang. Masya Allah tuan-tuan semua. Gila tak gila tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan semua nak cerita yang tak ada tamadun. Pasal tu ada satu pendakwah daripada Papua tuan-tuan semua. Nama dia apa saya tak ingat. Dia kata, kami dulu tak pakai baju, tak pakai seluar, bercawat. Kemudian bila kami terima Islam, kami pun bertamadun, kami pakai baju tutup aurat elok. Kamu semua yang bertamadun, yang kata bertamadun, tiba-tiba kembali kepada yang tak bertamadun, nak berbogel pula, nak pakai cawat pula kata dia.
Orang Papua tu tuan-tuan semua hak jenis. Jenis apa tuan-tuan? Jenis tak ada pakaian dan sebagainya. Bila masuk Islam, tuan-tuan semua dia pakai elok. Arab jahiliah tuan-tuan semua dia bertawaf di keliling Kaabah tu bogel tuan-tuan semua. Maka Allah Ta'ala bawa turun ayat Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hendaklah kamu mengambil perhiasan kamu, yang pakaian kamu ketika tiap-tiap masjid. Mana setiap kali kamu nak sembahyang, hendaklah kamu pakai pakaian tutup aurat. Dan duduk di rumah pun ada aurat, nak keluar ada aurat-aurat masing-masing. Tuan-tuan semua 3 contoh ni saya bawa. Tuan-tuan nak cerita bahawasanya apa yang Allah Ta'ala sebut, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, memang betul sebelum daripada Nabi SAW datang, manusia ni dalam keadaan kesesatan. Sebelum daripada Al-Quran diturunkan, tuan-tuan semua, manusia dalam keadaan orang yang tidak bertamadun. Kemudian bila Quran datang, mengajak manusia ke arah kemajuan dan ketamadunan. Tetapi tuan-tuan semua, kita hari ini, kita bila saya dah sebut 3 contoh, dah banyak lagi nak sebut contoh-contoh lain tuan-tuan semua. Nak cerita bahawasanya benda yang Arab jahiliah buat tak ada tamadun. Yang mana sekarang ni kalau kita fikir, kalau kita bawa benda yang Arab jahiliah buat dalam masyarakat kita sekarang, orang kafir, orang putih kata ini tak bertamadun. Bunuh anak tak bertamadun. Perempuan dihina begitu tak bertamadun. Kan? Orang putih, orang kafir pun memulia. Kan? Dan berbogel dan sebagainya tidak bertamadun. Tuan-tuan semua, kita faham bahawasanya Al-Quran itu bawa kita ke arah satu tamadun yang tinggi. Kalau nak maju, tamadun itu mana maju? Kalau nak maju, kena ikut Quran. Kalau nak maju, nak mulia bangsa kita ni, agama kita ni, kena ikut Quran. Tetapi tuan-tuan semua, kita ni malang sekali akhir zaman ni, kita duk sambut nuzul Quran. Tapi tuan-tuan semua, kadang-kadang penghayatan makna Quran, isi kandungan arahan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran tu kita tak hayat. Akhirnya tuan-tuan semua, kita hanya duk melawan, kita nak jadi insan bertamadun. Insan bertamadun, tetapi tak boleh nak jadi bertamadun. Pasal apa? Pasal tak ikut Quran. Apa yang ada dalam Quran kita tak pakai tuan-tuan semua. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita tak nak terima tuan-tuan semua. Ini yang jadi masalah. Dan bukan semualah, sebahagian tuan-tuan semua. Bahkan mereka melihat kalau apa perkara yang disebut dalam Quran, dia melihat satu macam seolah-olah benda ini satu perkara yang allergic. Cukup mudah tuan-tuan semua, mudah je. Benar mudah je tuan-tuan semua. Al-Quran sebut, ini benda simple, tak ada kaitan dengan benda-benda besar tuan-tuan semua. Bukan nak cerita benda besar, benda hidup, kehidupan ini. Tuan-tuan semua, Al-Quran sebut mana-mana perempuan yang kematian suami, hendaklah dia yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurinna wa ashra. Hendaklah dia bereddah 4 bulan 10 hari. Mana-mana kematian perempuan yang kematian suami, hendaklah dia bereddah 4 bulan 10 hari. Tetapi tuan-tuan semua, dalam tempoh bereddah itu juga, orang perempuan juga wajib kena buang semua perhiasan. Dipanggil sebagai ihdad, berkabung. Tak boleh pakai pakaian yang berhias dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Lipstik tak boleh pakai, baju tak boleh pakai terang-terang, barang kemas kena buka. Barang kemas ni semua kena buka. Dan tak boleh keluar rumah melainkan untuk perkara-perkara yang penting sahaja. Tapi tuan-tuan semua, berapa ramai orang tak faham, dan bila kita sebut dia lawan. Pakcik tak boleh lagi lipstik ni, baru 2 bulan pakcik tu meninggal. Takkanlah saya duduk bersedih macam orang kolot tu, kata dia. Lagi saya sedih. Ni saya cerita, saya alami sendiri tuan-tuan semua. Tuan-tuan semua, dia kata takkanlah saya nak duduk bersedih kat rumah, lagi sedih. Itu takkan tak boleh nak pakai tuan-tuan semua. Quran sebut lagu tu. Makcik-makcik belakang kena ingat tuan-tuan semua. Pasal Allah Ta'ala sebut begitu. Itu dalam Quran, itu benda simple tuan-tuan semua. Nah, ini tak ada kaitan dengan hidup yang mati tuan-tuan semua. Nah,
Tuan-tuan kelintah tu, politik ni kok politik ni, tak ada politik apa kan. Pasal kebetulan dia ada orang tanding itu dalam edah kan, kebetulan. Cuma saya nak sebut contoh, tuan-tuan. Sebagai contoh, tuan-tuan. Saya dalam masyarakat saya selalu sebut, saya jumpa-jumpa tuan-tuan, selalu saya jumpa orang yang kematian suami 2 bulan, tuan-tuan semua dah listi merah. Pada 4 bulan 10 hari. Bukan saya kata tak bagi pakai, tuan-tuan semua, Allah Ta'ala kata tak bagi. 4 bulan 10 hari itu kena bekam. Ini kena jaga benda ni. Dan banyak lagi tuan-tuan semua benda-benda lain. Jadi kenapa kadang-kadang kita ni tuan-tuan semua jadi payah sangat nak ikut ni tuan-tuan semua? Ulama kata tuan-tuan semua kadang kita ni keyakinannya kurang yakin. Yakin pada janji Allah tu rasanya macam nak kurang. Tuan-tuan semua, kalau kita yakin, kita tahu bahawasanya Quran kalau dia sebut kita ikut, insya-Allah maju bahagia dunia dan akhirat. Tapi tuan-tuan semua kadang-kadang manusia ni tak apa nak yakin. Dan betul Allah Ta'ala memang sebut dalam Quran. Kita pagi-pagi subuh pagi Jumaat kita baca surah Sajdah kan, kita baca apa dalam surah Sajdah Allah Ta'ala sebut, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, sekiranya kamu melihat wahai Muhammad pada waktu itu, yakni di akhirat nanti, al-mujrimun, orang-orang yang berdosa di dunia dulu. Mujrim itu orang Islam tapi dia berdosa, dia langgar, dia lawan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dulu. Apa dia buat? Nakisu ru'usihim, tunduk kepala mereka itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk tuan-tuan semua. Tunduk kenapa? Kerana malu dan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah tunduk tuan-tuan semua, apa dia kata? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami tengok sekarang. Wa sami'na, dan kami dengar sekarang ni. Kami tengok ni dalam neraka ni, kami tengok ni Allah teruknya Allah dalam neraka. Wa sami'na, dan kami dengar jerit pekik orang dalam neraka. Tuan-tuan semua, jerit pekik manusia dalam neraka, menangis tuan-tuan semua pada waktu itu. Farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami nak beramal soleh. Inna muqinun, sekarang kami muqinun apa? Kami dah yakin. Waktu itu baru nak yakin. Apa jadi tuan-tuan semua? Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Kami dah yakin dah sekarang, baru yakin. Kami nak buat macam Al-Quran suruh. Tuan-tuan semua, walaupun dia kata farji'na, kembalikan ke dunia, tak ada orang boleh kembali dunia. Tuan-tuan, tak ada orang mati balik dunia. Tuan-tuan pernah jumpa orang mati balik-balik? Makcik-makcik belakang juga ada jumpa orang mati balik-balik? Tak jumpa kan? Hak jumpa tepi jalan tu bukan dia balik-balik tu makcik, tu hantu air kan? Tuan-tuan, orang tu kan dah mati. Biasa kan kat kampung-kampung tu kan, orang dulu kan ada bela-bela apa benda tu kan. Dia dah mati tuan-tuan semua. Kita balik mengaji Quran kan, elok pakai kain plekat dulu kan. Tengok-tengok ada Mak Minah dah mati dah, Mak Minah ni kan, selak kain lagi lentah buka. Itu biasa tu kampung tu. Betul? Tapi sekarang ni kurang. Saya biasa dulu kan, jumpa orang dah mati. Dulu kan banyak benda pelik-pelik ilmu ni. Kalau saya pasal tu penting belajar ilmu, bukan belajar ilmu perubatan tu tuan-tuan nak berubat, dah nak betulkan akidah. Apa penting sekali. Nak betulkan pemahaman. Pasal dulu banyak tuan-tuan benda pelik-pelik kan. Dia dah mati tapi ada tu tepi jalan berdiri. Dia tengok, memang lah. Kan kita dulu ngaji Quran malam, zaman kecil-kecil dulu kat kampung kan. Dah ngaji Quran pakai kain sarungnya dulu. Memang tak tahu ke mana lah kain sarung tu. Kecil kepala-kepala lagi. Itu bukan dia balik tuan-tuan semua kan? Dia tak balik dah tuan-tuan semua. Walaupun
Ada orang percaya bahawa bulan Ramadan ni roh balik rumah. Roh balik rumah. Ada orang percaya tuan-tuan semua. Tapi tuan-tuan tak balik. Yang sebenarnya dia tak boleh balik. Roh bila dia masuk alam barzakh, duduk situlah dia. Tak ada Ramadan ke tak Ramadan, duduk situ dia. Dia tak boleh undur balik dah. Apatah lagi jasad. Jasad dah hancur dalam tanah. Roh pun dia tak balik rumah. Masa kita ni tak boleh undur dah. Dia pergi depan tak boleh undur. Kita duduk dalam rahim mak kita dulu. Masuk dunia ni, keluar dunia. Boleh undur balik. Mak nak masuk rahim sekejap boleh. Lempang kat kawan tu. Gila kau kata dia. Tuan-tuan semua tak boleh undur balik dah dalam rahim mak kita. Mati masuk alam barzakh. Tak boleh undur balik ke dunia. Daripada alam barzakh masuk alam akhirat. Tak boleh undur balik ke alam barzakh. Dia gitu dah. Pergi depan tak boleh undur balik. Tuan-tuan menangis orang dalam neraka tuan-tuan. Menangis, menyesal. Nabi SAW sebut menangisnya orang dalam neraka menyesal ni, keluar air mata ni, di atas pipi ni jadi longkang. Pasal kuatnya keluar air mata. Macam air ni keluar titik atas batu kan, jadi longkang. Tuan-tuan semua, pipi ni jadi berlongkang. Dan Nabi SAW kata, sekiranya dihanyutkan kapal ke atas longkang ni, akan berlayar kapal. Oh besar ni? Ya besar. Manusia dalam neraka ni dia besar. Kepala bahu dua ini saja Nabi kata, ma baina mankibai ahli nar, kepala bahu orang dalam neraka, masiratu salasati ayyam, perjalanan 3 hari. 3 hari tuan-tuan semua. Saya 3 hari tu pula Nabi kata birraqibil musrih, dengan kenderaan yang laju. Saya orang Kelantan tuan-tuan semua. Kelantan Darul Naim. Kan? Kampung Pasir Mas. Kampung saya Kelang Mas, Pasir Mas, Kelantan.